Hey guys and welcome. So dalam video ni kita nak tengok pasal functions in C++. Alright, so first thing first, apa itu function? So functions, aku suka explain dekat orang kalau orang tanya function ni apa. Function ni sebenarnya it is very simple. It is just kita bagi nama ataupun tajuk dekat beberapa line of code yang kita nak guna berulang kali. Okay, so let's say we have these 3 lines of code. Cout yang pertama, cout yang kedua, cout yang ketiga. Alright, so let's say in the future, so sekarang aku run a program. Dia akan cakap, hello and welcome to this program. Hope you have a good day. Let's do something fun today. Okay, so let's say in the future, kalau aku nak cakap lagi 3 line ni, 3 line sebiji in the future lah. So let's say aku tulis coding lain kan. Ni code. Okay, so yang ni aku buat something else lah. Yang ni dekat antara ni aku buat benda-benda lain yang pengiraan ke apa tak kisah. And then aku nak call these 3 line again. Aku nak buat 3 line yang sama ini. So what I can do is aku select semua ni, right click, and then I click copy, scroll bawah sikit dekat tempat yang kita nak ulang tu, and then right click paste. Yang ni adalah cara tanpa function kalau kita nak buat something tu the same thing macam kita dah buat tadi. Alright, so now let me introduce you to function. What we can do is that untuk line 3 line ni kita boleh bagi nama untuk 3 lines of code ini, so that later in the future kalau kita nak buat 3 line ini, all we have to do is just write the name of the group of code. Okay, so let me show you real quick here dekat atas ni. You can give the name whatever you want. And untuk part yang first ni kita akan tengok dekat void dulu. So void ini kegunaan dia biasanya untuk printing lah. Kalau korang kalau function korang ni memang digunakan untuk printing something, print nombor ke, print ayat ke, print, guna je void. Okay, so print void, let's say paparkan message. Bahasa Melayu kan. Tak aku lah aku punya function. Okay, so now ini adalah tajuk code kita, codes yang banyak-banyak nanti. So what we can do is we copy, just copy the thing that you did dekat dalam main. So korang boleh cari, okay, cari mana yang korang nak kumpulkan. Okay, aku nak kumpulkan yang ni lah. Right click, cut dia, letak dia dalam ni. So now paparkan message ini, dia sedang mewakili 3 line codes ni semua. Faham tak? Faham? Okay, bagus. Right, so we have paparkan message. In order to call, kita panggil term dia is call lah. Call tu kita guna balik function tu. Sebab sekarang ni bila kita buat macam ni and kita tak call dia, kita tak guna dia, sekarang ni kita tak guna dah function ni. Function ni setakat kita buat je, kita cuma bagi tajuk je. So now let me clear everything. Main kita is empty. Right, so bila kita run the program, dia akan kosong lah kat sini. Okay, dia empty sebab kita tak call balik, kita tak guna semula apa yang kita dah buat dekat atas. Okay, so kalau korang ada 100 function, 1000 function sekalipun, kalau tak call, dia macam tak ada kegunaan lah. Okay, so untuk guna balik function yang kita dah buat ini, very simple and very easy, straightforward gila. Korang tulis je balik nama function tu, paparkan message, and then mesti kena ada bracket ni. Sekejap lagi kita tengok bracket ni sebenarnya guna dia untuk apa. So bila kita dah buat macam ni, barulah kita boleh cakap kita dah call function yang kita buat ni. Okay, so nanti in the future kalau korang buat function sebab banyak tapi macam tak ada apa yang berlaku, korang check dalam korang punya main. Dalam main ni tengok dah call ke belum. Okay, so now kalau nak buat banyak kali pun just tinggal copy paste je. Tak adalah kena copy paste the entire thing kan. Nampak dia ulang banyak kali ni. Alright, so yang ni adalah function yang very basic, yang dia print something. So now kita akan tengok
apa yang kita boleh buat melalui parenthesis ni, bracket ni. Sebenarnya bracket ni untuk apa? Apa guna dia? Kenapa dia kosong sekarang? Okay. Let's say kita nak customize this message. Okay, dekat hujung sini kita nak customize dia. Kita nak cakap nama user yang sekarang ni. So what we can do is dekat sini, daripada main ni, kita boleh buat nama string name sama dengan let's say Syafi. Okay, macam mana kita nak guna variable name ni? Sebab sekarang ni kita declare dia dekat dalam main tau. Bila dekat luar main, maksudnya di luar curly braces ini, kita tak boleh guna dia. Sebab tu, contohnya kalau kita buat kat sini kan, koma, lepas tu ada dekat sini nak guna name tu semula. Macam tu. Okay, korang akan nampak macam ini kan satu file yang sama. Semua benda ni kan satu file yang sama. Name ni kalau dah declare dekat sini mestilah boleh guna kan, sebab dia name kat sini, name kat sini. Alright, so let's try running the program. Dia akan cakap okay, name was not declared in this scope. Lepas tu dia cakap line yang keberapa? Line yang kelima. Ni line ni, main.cpp, file yang ni. Line yang kelima dia cakap name was not declared ni. Dia bagi arrow siap ni. Okay, sebab apa? Sebab name ini kita declare in between these curly braces. Di luar curly braces ini kita dah tak boleh guna dia. Alright, so how do we give something daripada kita nak bagi name ni, tapi dia sekarang ni tak boleh guna dekat dalam function ni sebab dia dah di luar curly braces kan. Macam mana kita nak bagi, kita nak pass, kita panggil dia pass this variable ke dalam name, ke dalam paparkan message ni. Macam mana kita nak bagi variable daripada luar? Let's say kita ada 10 variable dekat luar ni. Macam mana kita nak pass dia supaya kita boleh guna variable itu di dalam this function? Very simple. All you have to do is you have to put the name inside here. So now, bila kita ubah dalam ni, kita juga kena ubah kita punya function dekat atas ini yang asal ini untuk terima string name. So maksudnya sekarang ni kalau kita buang akan ada error lah, sebab secara originalnya paparkan message ini dia akan expect, dia akan tertunggu-tunggu name ini daripada bila kita call dia. Bila kita call the function, name ini mesti diganti dengan something dekat sini. Dia tak boleh kosong lah. Dia mesti sama, setara ni. Kalau ada satu variable sini, dalam ni satu variable. So when we run the program now, dia akan bagi error jugalah. Dia cakap too few arguments to function void paparkan message. Okay, sebab arguments ni maksudnya apa yang kita pass dekat dalam ni lah. Okay, so dia cakap kan kau cakap kalau buat paparkan message ni, bila call kena ada name kan satu. Mana name yang kau tak bagi pun kau call je. Gitulah lebih kurang C++ cakap. So now kalau kita suruh user ataupun programmer tu masukkan satu variable, dekat sini mesti ada satu variable juga. So name kena ada. So now kita dah berjaya untuk create a variable dekat main function dalam ni. So sekarang di limited tau dekat sini. Tapi kita dah boleh bagi melalui parenthesis ini. So bila kita call dia akan masuk pergi sini. So now name ini, name yang ini dia bukan merujuk kepada ni tau sebenarnya. Name ni merujuk kepada yang ni. Okay, so kalau korang nak namakan dia lain pun boleh lah, tak kisah. Let's say my name. Tapi yang ni kena ubah jugalah. Okay, yang ni dengan yang ni tak perlu sama. Sebab variable ni tak kisah. Yang ni kita just nak bagi dia punya value je. Kita nak bagi dia punya nilai Syafi ni je. Name masuk sini. And then dia pergi sini, dia jadi my name kat sini. Dia boleh guna dalam function punya body. Right, so now we run program, kita akan dapat no error lah. Dia cakap hello and welcome to this program Syafi. So that is the use of parameter. Kita nak guna something daripada luar function ini. Kita nak buat masuk dia dalam ni and guna dia dalam program kita. So let's say aku ada banyak lagi.
int age sama dengan 18. Aku 18 tau ni sebenarnya. 18 integer favorite string fav color, let's say yellow. So now macam mana aku nak print? Okay, nak tukarkan lah ni, bagi simple sikit. Hello, comma my name. Okay, now we can copy and paste this. Hello, comma my name, and then you are my age. Okay, so disebabkan kita nak print 3 variable dekat sini, kita kan ada 3 lah kat sini. Okay, unless korang create dia dalam function ni. Kalau korang buat kan string my name sama dengan string my name sama dengan Syafi. Tapi bila guna cara ni, kita tak perlu parameter tu lah, sebab parameter ini kegunaan dia ialah untuk dapatkan values ataupun variables daripada function yang lain-lain tempat. Okay, so kita buat integer age, integer kan, string fav color. Okay, so now kita ada age. Nak tukarlah my age, my fav color, my fav color. You like my fav color. So now bila kita run ini, akan ada satu error. I'll give you 3 seconds to figure it out. Error apa yang akan ada? Dia punya clue ialah dekat sini. Kita ada 3 variable, kita bagi 1 je. The error would be, kau cakap kalau call paparkan message ni kan ada 3 kan, kena ada string kat depan ni, lepas tu tengah-tengah dia ada integer, lepas tu string kan. Tapi sekarang ni kau call, kau bagi name je, 1 je string. Kenapa? So dia marah lah, sebab kita cakap sini ada 3, yang ni ada 1 je. Kita kena bagi dekat tengah-tengah tu integer age, lepas tu fav color. Barulah tak ada problem. So bila kita run the program, dia akan cakap, hello Syafi, you are 18, you like yellow. So bila orang tanya korang, lecturer tanya ke, apa guna parameter ni, parenthesis ni kat dalam ni, guna dia apa? Very simple, korang jawab aje. Kita guna dia untuk dapatkan variable ataupun values daripada luar function ini. Sebab sekarang ni the goal is to make a function yang flexible ataupun generic ataupun general. Dia kita boleh bagi apa-apa je untuk dia guna dalam ni, and my age, my name, my fav color ni dia boleh berubah. So kalau tak ada parameter ni, apa jadi? Lecturer korang tanya. Kalau tak ada parameter ni, then we cannot use lah these variables daripada main function dekat dalam variable ni, dekat dalam function ni. Walaupun nama dia sama kan. Aku tukar name, age, fav color. Sebiji ni, name ni, nampak? Lepas tu bila kita buang yang ni, kita tak guna parameter tu, C++ dia tak boleh recognize. Sebab bila kita create something in between curly braces, dia akan stay in the curly braces only. Okay? So what you're gonna do is you're gonna create parameters untuk dapatkan values daripada tempat lain. Okay.